Hai guys, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Wiser. So depan aku ni kita ada laptop terbaru daripada Honor, iaitu Honor MagicBook X15. Dan aku dah guna laptop ni lebih kurang dalam seminggu. Dan sebenarnya aku sangat recommend laptop Honor MagicBook X15 ni untuk harga di bawah RM3,000. Tetapi sebelum tu ada beberapa benda yang korang perlu tahu sebelum korang beli laptop ni. Alright, intro. Okey, apa yang aku suka tentang laptop ni adalah dia sebenarnya banyak benda yang dia kena. Kalau aku sendiri memang nak cari laptop yang harga bajet. Dia ringan, dia nipis, skrin pun warna dia okey je. Performance dia cukup-cukup and boleh kata memang sangat recommend lah sebab harga dia pun taklah mahal sangat. Okey, untuk build quality dia bagi aku adalah nice. Dia datang dengan body aluminium yang tahan lasak sikit lah kan, 17mm, dia ada 1.56kg. Dan untuk laptop 15.6 inci, laptop ni memang sangat mudah untuk dibawa bergerak. Okey, style rupa laptop ni dia macam generic sikit lah. Dia dah trademark dan owner memang sebelum ni dah ada design yang macam ni. Dia macam style MacBook lah. Jadi skrin dia datang dengan 15.6 inci LCD Full HD Plus dan dia bukannya laptop gaming, jadi dia hanya datang dengan 60Hz sahaja. Bezel di bahagian tepi dan juga bahagian atas ni boleh katakan agak nipis. Jadi laptop ni dia nampak moden. And warna skrin dia bagi aku tidaklah teruk. Dia dapat 45% NTSC yang mana bila convert kepada sRGB dapat dalam half macam tu je. Tak full cover 100% lah. And viewing angle dia agak sedikit lemah tapi dia bukan kategori mediocre. Cumanya korang akan nampak color shifting kalau korang berada di bahagian tepi yang agak ekstrim. Tapi kalau korang duduk dekat bahagian depan skrin ni, dia tak adalah nampak color shifting tu sangat. Sebenarnya sebab kontras dia baik, color dia nampak okey untuk casual user. Tapi kalau untuk graphic designer, sebenarnya skrin ni tak cukup tepat sangat sebab skrin ni hanya cover untuk 45% NTSC sahaja. Okey, untuk speaker bagi aku dia kuat tapi bass dia agak kurang and volume bila buka yang paling kuat ada distortion. Bagi aku speaker yang diletak dekat Honor MagicBook X15 ni hanyalah basic semata-mata, tak lebih daripada itu. Untuk keyboard agak kurang memuaskan sebab travel dia agak rendah dan sebenarnya tak cukup puas lah bila menaik. Dan dia tak ada lighting langsung, memang just a simple keyboard sahaja. Tetapi ada sedikit texture pada bahagian butang keyboard ni. Pada awal-awal type tu memang mudah sangat untuk buat typo sebab key dia ni tak terlampau tinggi tau. Bila korang meraba untuk menaip tu, korang perlukan a strong muscle memory untuk guide korang menaik kepada huruf yang betul. Kemudiannya touchpad dia okey, dia boleh kata besar jugalah. Dia just nice, berfungsi dengan betul bila kita nak guna. Okey, jadi laptop ni datangnya dengan prosesor i5. Tapi i5 dia adalah i5 version lama, Tengen punya, dan dia adalah daripada U version. Bermaksud i5 ni adalah i5 yang berada pada kasta rendah yang jimat tenaga. Tetapi benda tu bukan masalah sebab nak bagi laptop ni harga dia lebih rendah sikit. Dan i5 Tengen ni sebenarnya masih lagi perform sekarang ni. Dan untuk kata long term tu boleh nampak jugalah sebab chip ni memang tak nampak slow down pun bila guna. Dan semestinya untuk kekalkan harga MagicBook X15 ni rendah, dia tak pakai kad grafik dedicated. Jadi dia tak ada kad grafik GTX, MX, tetapi hanya gunakan integrated Intel grafik sahaja. Kalau i5 yang gunakan 11 Gen, grafik dia lebih power sikit walaupun dia integrated. Tapi untuk Tengen ni dia macam kurang sikit lah power tu. Tapi jangan kecewa dulu sebab even untuk gaming malah editing, basic editing lah, just okay je, cuma jangan buat untuk mining Ethereum dah lah. And aku dah try untuk Premiere Pro, even 4K playback masih boleh, cuma tak lancar sangat. Tetapi untuk editing 1080p dengan editing jenis minimal memang tak ada masalah pun. Even bila dah bubuh adjustment layer tu masih lagi smooth, dia tak ada masalah nak edit. Dan kalau game, untuk game yang aku just try game yang biasa saja, macam contohnya Dota 2. Kalau kita gunakan setting yang basic, dia dapat dalam 80fps macam tu. Tapi kalau kita bawa sikit lower setting tetapi render resolution dia dibawa kepada 100%, dia masih boleh capai 60fps. Dan untuk game yang lagi ringan macam contohnya Valorant, kalau setting tu bawa kepada semua lowest, dia akan capai purata 80fps dengan highest FPS boleh capai 100 lebih. Dan bila setting tu dibawa kepada highest semua, dia akan cecah sekitar 30fps macam tu. Kiranya kalau korang nak main game dan juga buat basic editing pun boleh je. Satu lagi yang best sebab laptop ni dia tak panas. Even untuk main game dia hanya cecah 60 darjah Celsius saja, tak cecah pun 70. Tapi yang itu time main game. Dan disebabkan laptop ni memang bukan untuk gaming, jadi sebenarnya suhu bukan isu lah dekat sini. Dan lagi satu, laptop ni memang senyap. Kipas dia pun paling kuat pun masih boleh kata senyap
senyap juga. Memang tak kacau orang sebelah buat kerja. Dan sebenarnya owner cakap dia ada bagi kipas yang bersaiz besar dekat laptop ni. Aku rasa maybe sebab tu dia tak panas. Tetapi sebenarnya kalau ikutkan chip ni adalah daripada i5 dan U version. Grafik pun integrated. Jadi sepatutnya memang tak panas lah dekat sini sebab performance dia pun bukan performance high end. Dan yang bagi aku agak teruja sebab SSD yang digunakan ni adalah yang agak laju juga sebenarnya. Ni antara part yang paling best lah sebab even laptop yang mahal harga 5k pun masih lagi gunakan SSD yang agak slow. Dan RAM dah siap bagi 8GB RAM. Memang minimum jugalah sekarang ni nak run laptop pakai 8GB. Macam ada brand untuk harga yang sama just bagi 4GB RAM je. 8GB ni kira cukup lah. Dan adalah beberapa feature yang menarik yang khusus. Macam contohnya dia ada fingerprint dan benda ni adalah ikonik lah sebab laptop owner ataupun Huawei memang dia selalu gunakan fingerprint untuk turn on dia punya laptop. Dan bukan sahaja untuk login account, korang boleh gunakan fingerprint ni untuk turn on PC dan terus masuk account tanpa gunakan password. Fingerprint dia memang laju dan memang accurate. Dan yang lagi satu adalah Honor Magic Link. Honor Magic Link ni sebenarnya sama sahaja macam Huawei Share. Dia ada feature multi-screen collaboration yang mana merupakan feature yang sangat bagus sebab dia boleh share file-file antara phone dengan laptop. Tapi benda ni hanya untuk phone Honor dan juga Huawei saja. Phone lain tak boleh access benda ni. Dan yang lagi satu aku suka adalah sebab dia datangnya dengan fast charging daripada 65W tapi berasaskan Type-C. Dan sebenarnya untuk laptop datang dengan charging Type-C sebenarnya tak banyak. Lagi-lagi kalau korang cari untuk harga yang bawah RM3,000 ni. Jadi memang best dekat sini sebab tak payah bawa banyak-banyak charger, just bawa satu charger je untuk charge phone dan juga charge laptop ni. Bateri dia secara standard dia adalah kecil, dia datang dengan 56W/hour sahaja. Tetapi sebab CPU dia datangnya daripada yang jimat tenaga dan juga grafik dia tak adalah power mana, bateri tak makan sangat dan sekali jalan untuk browsing guna internet tu boleh dapat dalam 6 ke 7 jam macam tu juga. Macam 56W/hour ni agak kecil tapi yang bestnya sebab dia kecil, dia charge agak laju jugalah. Ada beberapa yang kurang best kat sini. Yang pertama dia I/O dia adalah sangat sikit. Ada satu USB-C, dua USB-A. Yang USB-A tu satu 3.0 dan satu lagi 2.0 dan ada satu mini HDMI. Memang tak banyak. Dan USB-C ni dekat belah kiri ni kalau korang guna time charging, korang memang tak boleh guna langsung USB-C ni. Dan lagi satu tak ada kat slot, kat reader. Memang tak ada benda tu. Dia just basic I/O sahaja. Lagi satu yang tak best kalau korang selalu guna webcam, lagi-lagi zaman online meeting ni, webcam dia letak dekat belah keyboard antara button F6 dan juga F7. Dan dia tak best bukan sebab nampak lubang hidung, tapi juga dia akan nampak jari masuk dalam frame kalau korang guna webcam ni time menaip. Dan lagi satu keyboard dia masuk dalam kategori tak best juga sebab feeling menaip dia agak kurang sikit dekat laptop ni. Okay, laptop Honor MagicBook X15 ni dia ada dua version. Satu i3 dengan 256GB dan juga satu lagi i5 512GB. Yang version yang inilah yang tengah review ni. Dan yang RAM tu dua-dua version tu memang datang dengan 8GB. Yang tu yang best dia lah. And apa yang aku suka sebab laptop ni adalah jenis plug and play dan tak perlu risau banyak benda. Dia boleh kata banyak benda basic tu dia berjaya tackle. Macam contohnya skrin dia bagi aku okey, performance dia okey, bateri dia kecil tapi disebabkan ini bukan gaming laptop, dia tak makan banyak bateri pun. Tapi itulah kena ingat sebab ini bukan laptop gaming, jadi korang kena tengok balik keperluan korang. Sama ada korang betul-betul perlukan ke tak graphic card yang betul-betul dedicated, bukan integrated macam laptop ni. Bagi aku dia lebih kepada casual usage lah. Dia nak browsing internet, kerja office, dokumen, Excel ke, main game memang tak ada masalah. Tapi kena bawa setting yang lowest. Selalunya laptop yang macam ni game e-sport lah, dia masih boleh main. Game AAA dia agak sukar sikit lah untuk run. Macam contoh laptop yang lain yang datang dengan harga yang lebih kurang macam ni juga, memang ada performance yang lagi power. Cumanya maybe RAM dia dapat 4GB sahaja, macam ini dapat 8 kan. Atau skrin dia teruk ke, ataupun dia punya build quality tak kuat. Dan yang paling biasanya selalunya bateri dia tak tahan lama. Tapi Honor MagicBook S15 ni dia simple. Satu-satunya benda yang korang paling perlu kena risau adalah performance untuk high graphic. Kebiasaannya untuk heavy gaming ataupun heavy editing. So aku ulang balik, memang kena tengok keperluan korang. Sama ada memang betul-betul perlukan ke tak dedicated graphic card tu. Kalau tak, memang ini merupakan salah satu alternatif yang agak okey di bawah harga 2.5k dan juga 3k. Sebab dia ada dua version kan. Tapi kalau korang nak lebih full package, sebenarnya lagi berbaloi untuk cari laptop yang lama dengan graphic card yang lagi power. Yang itu dia lebih baloi. Tapi kalau korang nak model yang latest, tak banyak songeh, tak perlu banyak benda nak fikir, inilah option yang ada. Jadi sampai itu je lah kot video review Honor MagicBook S15 ni. Moga berjumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah dah habis tengok video kan. Kalau korang nak sambung lagi ni, dua atas ada video lagi. Dan jangan lupa berikan komen anda, like, share, subscribe. Bye bye.